السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, yang mana ayat yang ke-27, jika tuan-tuan melihat di nota yang bercetak, ia berada pada muka surat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Terjemahan ayat, dan tidakkah mereka itu melihat? Melihat maknanya memperhatikan dengan kedua biji mata mereka bahawa kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang. Al-ard al-jurus, iaitu bumi yang kering kontang. Kemudian apa yang berlaku setelah air hujan itu? Allah Ta'ala pastikan ia kena pada bumi yang kering kontang. Fanukhriju bihi zar'a, lalu kami tumbuhkan dengan air itu tanaman. Daripada tanam-tanaman itu ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Lalu tanam-tanaman yang telah tumbuh daripada air hujan yang kami pastikan ia kena pada bumi yang kontang itu, ianya dimakan oleh binatang ternakan mereka, an'amuhum wa anfusuhum, dan diri mereka sendiri. Afala yubsirun, maka mengapa mereka tidak mahu memperhatikan? Memperhatikan apa? Nanti kita akan perincikan. Ayat ini, untuk kita lebih memahami dia, kita cuba mengkaitkan berdasarkan kepada ayat yang sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya kita telah pun ulas pada pagi semalam, ayat 26, Allah memaparkan, menunjukkan Allah ini sangat sempurna kekuasaan dia dari sudut membinasakan manusia. Maknanya ayat 26, tujuan utamanya adalah untuk Allah bagi tahu kepada manusia itu bahawa Allah ini sangat berkuasa dalam membinasakan manusia. Manakala ayat yang kita baca pada pagi ini, Allah Ta'ala masih lagi nak memaparkan, nak membuktikan kekuasaannya. Tapi yang ayat 27 ni
pada menghidupkan manusia yang telah mati. So ayat 26, Allah itu berkuasa mematikan manusia. Ayat nombor 27, Allah itu berkuasa untuk menghidupkan manusia yang telah pun Allah matikan. Kalau ayat 26, ada umat-umat terdahulu Allah binasakan, matikan. Ayat 27, Allah seperti ingin memberitahu kepada kita, dia boleh hidupkan balik manusia-manusia yang telah Allah matikan. Walaupun ayat 27 ni secara jelasnya, tersuratnya kita tak nampak Allah menyebut tentang menghidupkan orang yang mati, tetapi secara tersiratnya ada berkaitan dengan menghidupkan orang yang mati. So macam mana kita nak cari jawapan dia? Kita kena lihat terlebih dahulu ulasan ayat nombor 27 ini. Ayat 27 ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, dalam suratul Kahfi, saya pun dah lupa bulan berapa, kita pernah jumpa mula-mula ayat dalam suratul Kahfi, Allah menyebut tentang bumi yang sa'idan juruza. Ayat yang ke-8. Ingatlah ayat yang ke-8 tu Allah mengatakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Jadi kita jumpa dalam ayat 27 ni pun perkataan al-ardil juruz, maksudnya bumi yang kering kontang. Dan ayat 27 ni sangat dekat. Ada satu ayat dalam suratul Kahfi tu, dalam surah Yasin. Masih ingat dalam surah Yasin? Ada ayat yang Allah menyebut tentang di antara tanda kekuasaan dia, dia menghidupkan bumi yang mati. Tak apa, saya sebutkan ayat dia kalau masih ingat, iaitu ayat dalam surah Yasin ayat nombor 33. Nanti tuan-tuan kena silang rujuk kembali maklumat yang ada pada ayat 33 sampailah 35 dalam surah Yasin. Sebab itu nota pada kali ini saya tidak letakkan perincian kepada ulasan ayat dia. Jadi kita kena kembali tengok ayat 33 dan 35 surah Yasin, dan tengok ayat yang Allah kata wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kalau baca surah Yasin ayat 33, 34, 35, Allah ada menyebutkan contoh tanaman yang Allah hidupkan setelah bumi tu asal-asalnya mati. Kalau dalam ayat ni dia terang mati itu macam mana, iaitu jurus, yang kita kalau kita baca ini yang kering kontang, yang tak ada tanaman, tanahnya gersang. Jadi kalau gabung ayat nombor 27 surah Sajadah, digabungkan maklumatnya dengan surah Yasin ayat 33 dan 35, tetap akan dapat maklumat yang saling melengkapkan di antara satu ayat dengan satu ayat. Walaupun dia surah yang berlainan, tapi dekat-dekat juga tu. Surah Yasin 36, surah Sajadah nombor 32. Kemudian ayat ini Allah menyebutkan, kalau kita tengok kepada tafsiran ayat dia, kenapa Allah nak meminta kepada mereka-mereka yang kafir, yang fasik, yang melakukan dosa, yang tak percaya tentang kekuasaan Allah, yang tak percaya tentang kehidupan semula di hari kiamat, maka Allah paparkan ayat ni sebenarnya kenapa? Apa di antara hikmahnya?
Okey, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kita boleh tengok pada halaman 164 dalam nota itu, Ibnu Katsir beliau menjelaskan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan kasih sayangnya kepada makhluknya, dan Allah nak jelaskan kebaikannya kepada makhluknya, iaitu Allah mengirimkan air. Cuma Ibnu Katsir kata air yang Allah nak halakan kepada bumi yang kering kontang tadi itu sama ada dia air hujan ataupun air-air yang memang sudah sedia ada di dalam bumi seperti mana mata air. Maknanya Ibnu Katsir ni nak kata ayat 27 ni antara tujuan dia Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa macam-macam dah nikmat yang Allah beri kepada manusia tu. Okay. Allah memberikan nikmat kepada manusia dari sudut tanaman. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam ulasan tu ada, saya letakkan perbahasan tentang kalimah juruzi. Ya, kalimah juruzi, tapi tak perlu saya ulas, telah pun saya sebutkan sebentar tadi. Seperti mana yang pernah kita ulas pada ayat yang ke-8 dalam suratul Al-Kahfi. Okay. Ayat ini juga bukan sekadar Allah nak mengingatkan tentang nikmatnya yang memberikan makanan itu kepada manusia supaya manusia itu hidup. Bukan sekadar itu saja, tetapi Allah juga nak menyebut tentang, kalau kita lihat dalam tafsiran Al-Jalalain. Dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan ayat 27 tadi itu, awalam yarau, tidakkah mereka melihat itu? Beliau mengatakan bahawasanya kami mampu menghidupkan mereka kembali. Makna katanya begini, ayat 27 ni secara tersurat dia, kalau kita baca jelas, memang Allah Ta'ala nak minta manusia tu supaya dia gunakan mata dia untuk dia lihat betul-betul macam mana bumi yang mati tu Allah boleh hidupkan dia dengan air, sama ada air hujan yang Allah turunkan. Okey, ayat tu sudut pertama memang kita fahamlah. Okey, kita faham memang tak ada makhluk lain, tak ada siapa-siapa pun yang boleh hidupkan yang bumi yang mati itu melainkan Allah sahaja. Jadi sudut yang pertama ni, dia akan membawa manusia itu kepada apa? Kepada mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab apa Allah itu perlu diesakan, perlu ditunggalkan dalam bab ibadat ni? Kerana jawapan dia, bukti dia, cubalah tengok bumi yang kering kontang tu, yang tandus, yang tak ada tanaman. Siapa yang boleh hidupkan? Allah je, Tuhan yang satu tu saja. Okey. Sudut yang kedua seperti mana yang diulas oleh tafsir Al-Jalalain, sudut yang kedua bukan sekadar nak menunjukkan Allah Ta'ala itu dari sudut nikmat kehidupan, no? Tetapi Allah juga nak mengingatkan tentang apa? Boleh hidup kembali setelah mati. Seperti mana bumi yang mati dihidupkan dengan air, macam tu juga manusia dah mati boleh dihidupkan kembali oleh Allah dengan air. Okay, saya tunjukkan dia punya perkaitan dia. Ada saya letakkan pada nota muka surat 166. Cuba lihat, kalau bumi yang mati ni dia sama seperti manusia pun akan mati. Kalau bumi yang mati hidup, Allah turunkan hujan.
Manusia yang mati ni pun sebenarnya Allah hidupkan dengan Allah turunkan hujan. Maka setelah hujan itu turun pada bumi yang mati, tumbuhlah tanam-tanaman. Tapi kalau manusia pula mati, maka jasadnya pun tumbuh. Okey, maklumat ini tuan-tuan seperti yang saya sebutkan tadi, saya minta tuan-tuan silang rujuk, tengok kembali ulasan pada kupasan ayat 33 sampai 35 dalam surah Yasin. Jika adalah, contohnya mungkin tuan-tuan rasa ada berkaitan ke ayat 27 ni nak hidupkan orang yang mati? Jawapan pertama, ayat sebelum tu cerita tentang apa? Ayat 26 cerita tentang Allah membinasakan orang yang mati. Dan jawapan lain, tuan-tuan ingat ataupun tidak, ada ayat yang awal-awal dalam surah As-Sajdah yang mereka ini merasakan mustahil Allah boleh hidupkan kalau mana-mana manusia yang telah hancur badannya apabila dia mati. Ingat tak ayat yang Allah kata wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Ingat balik ayat tu. Tetapi surah Sajadah ni dia jawab apa yang mereka rasa mustahil boleh hidup kembali tu, Allah jawab dia di hujung, dekat penutup. Allah tak jawab di awal-awal. Tapi ingat tak, Allah dah jawab dah sebenarnya. Lepas tu kita kena ingat balik yang sebelum ni kita belajar tu. Jadi ayat 27 ni dia punya tujuan utama dia sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa dia maha berkuasa. Dia maha berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa pada yang saya sebut tadi itulah, menghidupkan bumi yang mati. So bumi yang mati ni dia memberikan berkaitan dengan manusia yang sudah mati. Itu dua sudut pandang daripada ayat nombor 27. Ayat 27 ni juga tuan-puan, sebelum kita pergi kepada pengajaran, cuba kita amati dekat ayat yang Tuhan kata, tumbuh-tumbuhan tu hidup, siapa yang akan makan dia? An'amuhum wa anfusuhum. Okey. Kalau kita tanya soalan, kita ni kalau kita baca Quran, kita kena kreatif sikit. Kita kena banyak bertanya dengan Allah. Bertanya tu maksudnya diri kita bertanya, ya Allah, kenapa engkau kata haiwan-haiwan tu, haiwan ternakan tu makan dulu baru diri kami makan? Betul tak? Kan Allah susun sebut an'amuhum wa anfusuhum. Kenapa macam tu? Kenapa Allah menyebut terlebih dahulu haiwan-haiwan ternakan, lepas tu baru diri manusia itu yang makan? Ini pun ada jawapan dia. Sebab yang susun ayat ni adalah Allah. Jadi Allah tak akan mendahulukan, mengakhirkan, mesti ada sebabnya. Okey, soalan satu. Soalan nombor 2. Kenapa Allah hanya sebut tanam-tanaman tu? Hanya binatang ternakan saja yang makan. Sedangkan burung makan tak? Nak tanya burung, haiwan-haiwan lain, mereka ni makan tak daripada tanam-tanaman yang ada? Ada kan? Beruk pun dia makan apa? Dia makan orang tanam pisang, tanam betik, beruk pun makan. Apa lagi? Tupai. Dia makan tak tanam-tanaman kat kebun tuan-tuan perempuan? Tu yang duk korek durian, kebun durian perempuan tu. Siapa yang makan? Tupai makan juga. Burung makan juga. Monyet pun makan juga. Tapi kenapa tak sebut haiwan-haiwan tu? Kenapa sebut an'am? Tuan-tuan, an'am ni dia adalah haiwan ternakan yang kita buat sembelihan tu. Dia haiwan yang khusus. Seperti apa? Lembu, unta, kambing, itulah an'am.
Dalam Al-Quran kan ada surah Al-An'am. Macam ayam, burung, saya sebut tupai tadi itu, dia tak termasuk dalam Al-An'am. Orang tak ternak dia. Yang ternak tu apa? Lembu, kambing, unta, itu dipanggil An'am. Persoalannya, kenapa tanam-tanaman tu hanya sebut binatang ternakan tu saja yang makan, sedangkan haiwan lain pun makan? Dua persoalan dia. Tapi persoalan ni saya kena jawab juga. Saya tanya, saya jawablah. Sekadar nak mencetuskan minda, berfikir aras tinggi. Okey. Jawapan pertama kata para ulama, saya jawab dulu soalan kenapa ternakan tak sebut haiwan lain. Kerana sebab tu saya minta silang rujuk kembali kepada maklumat dalam surah Yasin. Ingat lagi tak? Dalam surah Yasin Allah disebut tentang nikmat binatang ternakan. Orang-orang Arab dulu, mereka punya sumber pengangkutan mereka apa? Haiwan ternakan kan? Kita pernah belajar. Sebelum ni kita kena belajar. Haiwan ternakan tu apa? Mereka makan dagingnya. Manusia ambil apa? Kulit-kulitnya. Manusia minum susunya. Jadi kenapa Allah sebut hanya binatang ternakan, bukan haiwan yang lain? Bukan bermaksud Allah menafikan, tetapi Allah nak bagi tahu dalam banyak-banyak haiwan yang manusia itu sangat perlu kepada haiwan itu, bagi orang Arab dahulu adalah binatang ternakan. Sebab tu Allah mengkhususkan binatang ternakan. Tuan-tuan kena silang rujuk dengan surah Yasin tu supaya tuan-tuan dapat dia punya jawapan. Kenapa Nabi minta baca sejadah ni pagi Jumaat dan ada sujud sejadah tu? Sebab binatang ternakan ni dia takkan tunduk pada kita. Dia susah nak bela dia. Nak jaga dia pun susah. Tetapi ingat tak dalam surah Yasin Allah buat apa dekat binatang ternakan tu? وَذَلَّلْنَاهَا. Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala telah tundukkan haiwan tu supaya dia boleh ikut cakap tuan yang jaga dia. Jelas? Kalaulah lembu-lembu ni Allah tak jinakkan dia, Allah tak paksa dia jadi jinak, ikut cakap manusia, jenuh juga tuan-tuan. Boleh faham? Itulah surah Yasin yang kita belajar itu. Jadi dekat sini Allah Ta'ala nak bawa kembali, ingat balik dah belajar dah dalam surah Yasin yang lalu, dari sudut binatang ternakan. Okey, jelas dekat situ jawapan dia. Okey, yang kedua kita sebut tadi tu, kenapa sebut binatang ternakan? Sebenarnya saya dah jawab dah. Maksud dia Allah sebut binatang ternakan dulu baru manusia, kerana binatang ternakan ni lah menjadi sumber utama manusia pada ketika ayat ni turun. Mereka sangat bergantung sepenuhnya kepada binatang ternakan. Nak makan dagingnya, nak hidup. Nak minum susunya, nak hidup. Tapi nak pastikan dapat susu daripada lembunya, daripada kambingnya, daging tu boleh dimakan, pastikan haiwan tu hidup dulu. Sebab tu Allah sebut dulu an'amuhum. Baik. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan apakah pengajaran daripada ayat ini. Okey, lihat muka surat 167. Yang pertama, saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, ayat ini kalau kita tengok kepada pengajaran dia, ada dua yang sempat saya senaraikan. Nombor satu, dekat ayat ini kita dapat belajar tentang nikmat apa? Tumbuhan yang menjadi makanan haiwan ternakan dan juga untuk kita semua. Pelajaran yang kedua, kita dapat belajar tentang adanya hari kebangkitan semula selepas kita melalui fasa kematian. Tindakan kita selepas tadabbur satu sahaja,
dan boleh buat 2 atau 3, iaitu ayat tadi tu, ingat tak Allah ada ulang, Allah sebut ada 2 tentang penglihatan kan. Mula-mula Allah kata awalam yarau, apakah mereka tidak melihat? Lepas tu Allah tutup dengan afala yubsirun. Okey. So daripada 2 maklumat itu, maka kita letakkan tindakan dia. Kalau kita nak melihat, nak merasakan bahawa kewujudan Allah, kalau kita nak merasakan, nak melihat bahawa Allah itu sangat berkuasa, maka kita gunakan deria penglihatan kita sebaik dan semaksimum yang mungkin untuk kita lebih banyak mencari petunjuk tentang kehebatan, kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik, nanti kita akan sambung pada ayat nombor 28. Saya dah lari sikit daripada tarikh dia, sebab hari ni 29 hari bulan. Sepatutnya kita dah masuk ayat 29. Tapi tak apa, sebab saya cuti hari Selasa yang lalu. Baik, kita dah 26 minit 44 saat. Saya rasa cukuplah sekadar ini. InsyaAllah besok pagi Jumaat kita akan masuk ayat 28 dan kita cuba tamatkan sehingga ayat nombor 30. Kita cuba, InsyaAllah. Kerana memang dalam jadual saya bulan tahun depan memang kita akan belajar surah Al-Insan. Habis Al-Insan kita masuk Al-Mulk. Lepas tu Ramadan. Sebab kita Ramadan dah tak jauh dah. Kita akan belajar sebaik-baik kisah, iaitu kita akan masuk Ramadan tu kita akan fokus cerita saja. Kita akan banyak bercerita. Kita akan belajar kisah dalam surah Yusuf, insyaallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.